diminta untuk mematikan telefon bimbit sepanjang pembicaraan berlangsung bagi menghormati perbicaraan hari ini. Jika anda gagal mematuhi peraturan dalam sidang mahkamah pada hari ini, anda akan dikenakan hukuman tata tertib yang telah ditetapkan. Terima kasih. Pada 14 September 2017, 4 tahun yang lalu, telah terjadinya satu kes pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja di bawah umur 16 tahun yang mengakibatkan kematian 21 orang pelajar tahfiz serta 2 orang warden. Tertuduh Nurul Adira Hanis binti Nuhairi kini akan dibicarakan. Yang Arif, izinkan saya Azia Nabila binti Zainal Abidin sebagai pendakwa raya untuk kes ini membuka perbicaraan dengan mengemukakan saksi pertama, iaitu Nur Ain binti Muhammad Yunus, guru di pusat tahfiz berkenaan, untuk memberi sedikit keterangan. Silakan. Saya, Nurain binti Muhammad Yunus, 33 tahun, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar belaka. Dengan izin Yang Arif, Cik, sila berikan kad pengenalan dan nyatakan nama, umur dan pekerjaan. Saya Nurain binti Muhammad Yunus, berumur 33 tahun. Saya bekerja sebagai guru dan juga merupakan ustazah di pusat tahfiz terbabit. Puan, boleh Puan menjelaskan keberadaan Puan ketika kebakaran tersebut berlaku? Ketika kebakaran berlaku, saya berada di dalam rumah. Kebetulan, rumah saya berada berdekatan dengan pusat tahfiz terbabit. Adakah Puan sedar akan kebakaran yang sedang terjadi di pusat tahfiz berkenaan? Saya tersedar sewaktu jam menginjak ke 4.40 pagi. Kedengaran seperti bunyi bising. Lalu saya pun mengintai di jendela rumah saya dan saya melihat pusat tahfiz tersebut sudah marak dijela api. Adakah Puan melihat sesiapa yang berkelakuan aneh di tempat tersebut? Ada. Kebetulan rumah saya berada bertentangan dengan pusat tahfiz tersebut. Lalu saya melihat seseorang yang berkemungkinan pelajar di pusat tahfiz itu sedang berjalan keluar dengan keadaan yang mencurigakan. Tetapi wajahnya tidak dapat saya amati dengan jelas. Jadi, Puan hanya melihat di sebalik jendela rumah? Ya, benar. Adakah Puan ingat bentuk tubuh atau ciri-ciri fizikal suspek? Sedikit. Berdasarkan ciri-ciri fizikal tertuduh, iaitu Nurul Adira Hanis binti Nuhairi, apakah pandangan yang dapat Puan berikan? Saya kurang pasti. Baiklah Yang Arif, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Yang Harif, izinkan saya Nurul Aini binti Uthman, peguam bela untuk Nurul Adira Hanis binti Nuhairi bagi mengemukakan beberapa soalan terhadap saksi pertama kejadian Nur Ain binti Muhammad Yunus. Teruskan. Saya ingin kepastian, adakah anda pasti tertuduh Nurul Adira Hanis binti Nuhairi bersalah dalam kes kebakaran yang melibatkan kematian 23 pelajar tahfiz tersebut? Tidak, saya kurang pasti sebenarnya kerana keadaan pada waktu itu samar-samar sahaja. Kabus pun agak tebal dan membuat penglihatan saya kurang jelas. Jadi anda hanya hadiri pembicaraan ini tanpa persediaan dengan suatu jawapan yang anda sendiri kurang pasti? Tiada soalan lagi Yang Harif? Dengan izin Yang Arif, saya mohon melakukan sedikit soal jawab terhadap tertuduh, iaitu Nurul Adira Hanis binti Nuhairi. Silakan. Dengan izin Yang Arif, Cik, sila berikan kad pengenalan dan nyatakan nama, umur dan pekerjaan. Nama saya Nurul Adira Hanis binti Nuhairi. Umur saya 20 tahun dan saya masih belum bekerja. Di manakah kamu ketika kebakaran berlaku?
Saya berada di dalam bilik dan pada waktu itu juga saya masih tidur lagi. Jadi, kamu ingin menyatakan bahawa bukan kamu yang saksi pertama lihat? Ya, saya amat yakin bahawa apa yang dilihat oleh saksi pertama adalah bukan diri saya. Hal ini adalah kerana saya tidak berada di luar bilik pada waktu kejadian itu berlaku. Boleh kamu bersumpah dengan apa yang kamu nyatakan ini adalah dengan hati yang suci dan keterangan yang kamu berikan adalah benar belaka? Jika tidak, tolong nyatakan dengan sebenarnya keberadaan kamu ketika itu sewaktu kebakaran berlaku. Ya. Saya bersumpah dengan apa yang saya beritahu itu adalah benar. Tiada yang benar melainkan benar belaka. Yang Arif, sampai di sini sahaja soal jawab saya. Terima kasih. Dengan izin Yang Haris, saya yakin dan pasti bahawa anak guan saya tidak bersalah dalam hal ini. Mohon keizinan Yang Arif, saya ingin mengeluarkan saksi kedua iaitu Nur Ashikin binti Cik Asmadi, salah seorang pelajar pusat tahfiz berkenaan untuk memberikan keterangan. Teruskan. Saya, Nur Ashikin binti Cik Asmadi, 20 tahun, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar belaka. Dengan izin Yang Arif, Cik, sila berikan kad pengenalan dan nyatakan nama, umur dan pekerjaan. Saya, Nur Ashikin binti Cik Asmadi, berumur 20 tahun, masih belum bekerja. Mohon penjelasan. Apakah kamu mengenali tertuduh iaitu Nurul Adirahanis binti Nur Hairi secara akrab atau hanya sebagai pelajar di pusat tahfiz yang sama? Saya mengenali yang tertuduh secara akrab. Boleh kamu nyatakan secara terperinci mengenai kepribadian tertuduh Nurul Adirahanis binti Nur Hairi? Selama saya mengenali yang tertuduh, dia seorang yang cepat panas baran dan juga mempunyai sikap yang suka bertindak melulu tanpa berfikir panjang. Adakah akhir-akhir ini tertuduh Nurul Adirahanis binti Nur Hairi menunjukkan tingkah laku yang aneh sebelum kebakaran pusat tahfiz Ittifaqiyah ini terjadi? Ada. Dia mengumpul minyak tanah dan menyembunyikannya di hutan belakang pusat tahfiz kami belajar. Dia juga menyatakan bahawa perkara ini hanya diberitahu kepada saya dan menyuruh saya untuk menutup mulut. Adakah kamu mengikuti arahannya itu? Ya, saya mengikuti arahannya itu pada mulanya. Hal ini adalah kerana dia telah mengugut untuk mentidakkan saya. Walau bagaimanapun, saya ada berpesan kepadanya untuk tidak melakukan perkara yang bukan-bukan. Apakah tertuduh iaitu Nurul Adirahanis binti Nur Hairi memberitahu kamu sebab dia mengumpul minyak tanah dan menyembunyikannya di hutan belakang pusat tahfiz terbabit? Tidak. Di manakah keberadaan kamu ketika pusat tahfiz tersebut mengalami kebakaran? Pada hari kejadian, saya berada di kampung bersama keluarga saya. Baiklah ya Arif, izinkan saya menyudahi kata. Terima kasih. Yang Haris, izinkan saya untuk mengemukakan beberapa soalan terhadap saksi kedua. Ya, silakan. Adakah anda yakin bahawa rakan karib anda sendiri yang menyetuskan kebakaran itu? Ya, saya yakin bahawa tertuduh yang melakukan kebakaran tersebut. Apakah yang menyebabkan anda terlalu yakin sedangkan anda berada di kampung pada hari kejadian? Saya yakin kerana tertuduh yang mengumpulkan minyak tanah tersebut. Apabila saya pulang ke pusat tahfiz dan melihat semuanya telah rentan terbakar,
Saya pergi ke tempat tertuduh menyembunyikan minyak tanah dan mendapati semuanya telah tiada di tempat tersebut. Dengan itu saja anda telah mensabitkan rakan Karib sendiri sebagai pembunuh. Ya, kerana tertuduh juga ada menggugat jika saya membocorkan rahsia ini kepada orang lain, dia akan mencederakan saya. Dengan izin Yan Haris, sampai di sini saja soal jawab saya dengan saksi kedua. Mohon izin Yang Arif untuk saya kembali bertanya beberapa soalan terhadap tertuduh Nurul Adira Hanis binti Nur Hairi, saksi pertama dan saksi kedua. Silakan pendakwa raya. Untuk kali ini, saya ingin bertanya, adakah kamu masih tidak ingin mengaku bersalah? Tidak, kerana pada waktu itu saya sememangnya berada di dalam bilik bersama rakan-rakan lain dan pada waktu itu juga saya masih tidur lagi. Walaupun ada rakaman CCTV yang jelas menunjukkan wajah kamu di suatu sudut ketika waktu menginjak ke angka 3.45 pagi. Saksi pertama, adakah kamu masih samar akan bentuk fizikal pelajar yang kamu lihat itu? Ya, saya kurang pasti dengan bentuk fizikal pelajar yang saya lihat sewaktu kejadian itu berlaku. Baiklah. Saksi kedua, untuk kedua kalinya, saya ingin bertanya, apakah tertuduh Nurul Adira Hanis binti Nur Hairi bermusuh atau mempunyai musuh di pusat tahfiz tersebut dengan mana-mana pelajar? Saya tidak pasti. Meskipun begitu, apa yang saya dapati, tertuduh gemar membuli pelajar tahfiz lain. Bahkan, semua orang di pusat tahfiz tahu sifat tertuduh yang cepat panas baran dan bertindak mendeluk itu. Yang Arif, izinkan saya untuk memulakan hujahan. Silakan. Melalui maklumat yang telah saya kumpulkan, saya amat yakin bahawa tertuduh Nurul Adira Hanis binti Nur Hairi bersalah melakukan pembunuhan secara sengaja dan telah dirancang. Hal ini demikian adalah kerana melalui saksi kedua, tertuduh Nurul Adira Hanis binti Nur Hairi jelas telah mengumpul bahan larangan, iaitu beberapa tong yang berisi minyak tanah tanpa alasan yang kukuh. Bahkan semua tong minyak tersebut telah hilang sejurus setelah kejadian kebakaran pusat tahfiz Ittifaqiyah ini berlaku. Berkaitan saksi pertama yang melihat seorang pelajar keluar daripada pusat tahfiz dalam keadaan yang mencurigakan itu, saya yakin bahawa itu adalah tertuduh Nurul Adira Hanis binti Nur Hairi dengan adanya bukti rakaman CCTV yang jelas menunjukkan wajahnya di beberapa tempat pada angka waktu yang berbeza. Seterusnya Yang Arif, tertuduh Nurul Adira Hanis binti Nur Hairi turut disabitkan bersalah dengan kanun keseksaan Akta 574 Seksyen 503, iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dengan mengugut untuk mencederakan rakannya, dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan, iaitu seksaan kerana sengaja menyebabkan cedera adalah kerana membuli pelajar lain. Izinkan saya akhiri hujahan saya, Yang Arif. Yan Haris, izinkan saya untuk membantah hujahan pendakwa raya dan menyatakan hujahan saya. Teruskan
Peguam Bella. Berdasarkan apa yang saya perolehi, saya dapati anak perempuan saya tidak bersalah. Walaupun terdapat bukti dari CCTV dan saksi yang mensabitkan kesalahan terhadap anak guam saya. Anak guam saya turut menyatakan bahawa dia tidak mempunyai musuh maupun membuli pelajar tahfiz yang lain. Bahkan ia turut mengangkat sumpah. Berkaitan wajah yang dilihat di CCTV itu, saya pasti hanya pelanduk dua serupa anak guaman saya yang turut belajar di tahfiz berkenaan. Dengan izin Yang Harif, saya sudahi hujahan saya. Berdasarkan hujahan pendakwa raya dan peguam bela, saya mendapati bahawa tertuduh Nurul Adi Rahanis binti Nohairi didakwa dengan 23 pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika disabitkan dengan kesalahan. Walau bagaimanapun, berdasarkan Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan bahawa pesalah di bawah umur 15 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati dan boleh diganti dengan hukuman penjara selama diperuntukkan oleh Yang di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan Seksyen 97-2 Akta sama. Akta tersebut terpakai adalah kerana tertuduh Nurul Adi Rahanis binti Nohairi masih berumur 16 tahun ketika jenayah tersebut dilakukan. Dengan ini, mahkamah memutuskan bahawa tertuduh Nurul Adi Rahanis binti Nohairi bersalah dan didakwa dengan 23 pertuduhan. Bersalah akan menjalani hukuman penjara sehingga diperkenakan oleh Yang di-Pertuan Agong atau ke Pusat Pemulihan Akhlak atau kedua-duanya sekali. Hal ini adalah kerana tertuduh Nurul Adi Rahanis binti Nohairi didapati dengan sengaja melakukan khianat tersebut dengan niat untuk membunuh. Mahkamah selesai, sidang mahkamah bersurai.